Saya mengucapkan syukur, dan barangkali pertama kali saya di sini, dan saya diminta oleh Ustia untuk tajuk yang agak ganjil, barangkali tidak pernah disebut di sini. Barangkali tajuknya ialah Sultan Muhammad Al-Fatih dan Dracula. Tajuk ini dipilih oleh Ustia, dan saya sanggup untuk sama-sama kita melihat apakah imrah pengajaran daripada kisah Sultan Al-Fatih dan Dracula ini. Tajuk umumnya adalah ke depan sinar Islam di langit Transylvania dan Rusia. Ini ialah buku saya yang terkini, dan saya ada bawa beberapa buah untuk sebagai kenangan di sini. Dan saya petik daripada buku ini kisah yang kita masukkan tadi. Mula-mula sekali kita mulakan dengan ayat mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adu lahum masatan min quwwatin wa ghirbatil khalq. Rubina biyan wallahu anwakum wa akhri min dunihim la ta'lamunhum la ta'lamuhum Allahu ya'lamuhum. Sadaqallahu azim. Dan mestilah bagi mereka dengan kekuatan, dengan apa yang mampukan kekuatan daripada kuda yang tertambat, supaya untuk menakutkan musuh Allah dan musuh kamu dan mereka yang lainnya daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya. La ta'lamu Allah ya'lamu, dan kamu tidak tahu tapi Allah mengetahuinya. Inilah kekuatan umat Islam yang Allah minta supaya kita bersedia. Musuh kita sentiasa di mana-mana, setiap masa dan ketika. Dalam konteks ini kita tumpukan kepada Sultan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang mulia bahawa akan dibuka kota Konstantinopel satu masa nanti, dan selepas beberapa ratus tahun kota itu dibuka oleh raja yang soleh ini. Raja ini namanya Sultan Muhammad, dan Al-Fatih digabungkan sebab dialah membuka kota Konstantinopel. Inilah kota Konstantinopel yang kita telah panggil Istanbul. Selepas kota ini dibuka pada tahun 1453, maka Sultan Al-Fatih menamakan kota ini sebagai kota Islam ataupun Islambul, dan orang Malaysia sebut Istanbul. Islambul ialah kota Islam, menggantikan kota umat Kristian yang menjadi pusat kepada pemerintah mereka ketika itu bernama Konstantinopel. Dan inilah petanya, dan kita lihat di situ bahawa tempatnya sangat strategik, dan kapal tidak boleh masuk kecuali ada rantai yang menghalang di muara Teluk Bosporus itu. Tetapi inilah keganjilan pertolongan ilahi, maka kota yang hebat ini telah dibuka oleh Sultan yang sama sekali tadi. Dan Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tablahanna Konstantiniyah wal amiruha wal jaysh zalikal jaysh atau kama qala. Rasulullah bersabda bahawa pasti benar-benar kota Konstantinopel akan dibuka, dan sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang membukakan Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera ialah tentera yang bersama dengan pemimpin tersebut. Dan tuan-tuan yang saya hormati, sepanjang sejarah umat Islam, berkali-kali umat Islam untuk cuba membuka Konstantinopel sejak daripada zaman Khalifah Rashidin, tetapi tidak pernah berjaya. Dan salah seorang daripada sahabat Rasulullah yang sama dalam pembukaan ini ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari telah syahid di luar kota Konstantinopel, tetapi Konstantinopel tidak dibuka. Para sahabat benar-benar berebut untuk mendapat title tentera yang terbaik disebabkan hadis ini. La tathanna Konstantiniyah wala min amirha wala min jaysh zalikal jaysh. Dan pemimpin terbaik ialah pemimpin yang buka Konstantinopel. Tentera terbaik ialah tentera yang bersama dengan pemimpin tersebut. Dan Abu Ayyub Al-Ansari bercita-cita supaya dia termasuk dalam kumpulan ini, tetapi Allah tidak izinkan pembukaannya berlaku pada masa yang sangat lewat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, an Imran bin Husain qala bainama nahnu hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naktubu iza suila naktubu iza ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayal madinatain tuftahu awalan. Konstantiniyah, Romia,
qala mendah Hirqal tahun awalan, yakni Al-Konstantinia. Dalam hadis ini para sahabat bertanya Rasulullah ketika hayatnya, wahai Rasulullah, kota manakah yang bakal dibuka awal-awal oleh umat Islam? Apakah kota Konstantinopel ataupun kota Rom? Jawab Rasulullah, kota yang kamu akan buka lebih awal ialah kota yang dipimpin oleh Hercules, Hirqal, yaitu Konstantinopel. Dan hadis inilah yang menjadikan semangat inspirasi perjuangan umat Islam, menyediakan logistik peperangan yang hebat, dan akhirnya dibuka ketika Sultan Muhammad Fatih yang ketika itu hanyalah usianya 18 tahun. Hanyalah 18 tahun. Dia membuka dengan segala doa dan harapan, persediaan yang cukup kental, dan kita lihat bagaimanakah kota yang kebal itu telah runtuh. Dan kota itulah kota Konstantinopel. Ini kota Konstantinopel. Kalau tuan-tuan melawat Istanbul hari ini, tuan-tuan dapat lihat di pinggir laut Bosporus ini masih dapat kita lihat rangka atau peruntuhan kota yang sangat kebal ini. Tak pernah dapat dibuka sejak daripada zaman sahabat Rasulullah, yang hanya dibuka selepas ratusan tahun kemudian. Dan itulah satu sejarah indah umat Islam. Daripada sinilah Islam berkembang ke seluruh Eropah pada satu masa dulu, yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan indah sejarah kegemilangan Islam ketika kita berpegang kuat dengan apa yang Allah telah perintahkan kita. Dan ketika itu kita telah menjadi satu bangsa, satu kaum yang disegani, yang menjadi peneraju dunia, dan kitalah yang memimpin dunia. Dan tuan-tuan, inilah di antara meriam yang tidak pernah dapat dilihat oleh manusia. Mereka diciptakan saiz yang sangat besar, dan meriam inilah yang telah meruntuhkan kota yang kebal tersebut. Dan hari ini kalau tuan-tuan melawat ke Istanbul, dipamerkan di museum mereka untuk menunjukkan bahawa kota yang teguh itu telah dimusnahkan, telah diruntuhkan oleh teknologi Islam. Ketika itu teknologi Islam sangat tinggi. Teknologi Eropah tidak ada sebarang teknologi ketika itu. Masa telah berubah. Hari ini mereka di atas, kita di bawah. Dulu kita di atas, mereka di bawah. Roda sentiasa berputar, sekali ke atas, sekali ke bawah. Dulu kita di puncak, mereka di bawah. Dan sekarang kita di bawah, mereka di puncak. Dan tuan-tuan, hari ini kita tidak boleh turun lagi sebab kita duduk tempat yang paling bawah. Kita duduk tempat yang paling bawah. Pertahankan negara kita seperti penduduk Palestin, mereka dianggap sebagai pengganas. Apakah ada lebih hina daripada ini? Apakah ada lebih hina daripada ini? Apabila kita pertahankan negara kita, kita dikatakan sebagai pengkhianat, penjenayah, dan sebagai-bagai nama yang tidak indah. Dan tuan-tuan, kita perhatikan sekiranya roda bergerak ke depan sedikit, yang atas akan jatuh, yang bawah akan naik. Itulah falsafah kita. Dan cahaya cemerlang Islam sedang bersinar walaupun daripada peringkat awal. Dan tuan-tuan, inilah panji-panji Sultan Ahmad Fatih ketika membuka Istanbul masih disimpan. Dan panji-panji ini berbunyi, Inna fatahna laka fathan mubina. Inilah yang dipegang oleh tentera-tentera yang disebut dalam hadis tadi sebagai tentera terbaik. Pemimpin terbaik ialah pemimpin yang membuka Konstantinopel, dan tentera yang terbaik ialah tentera yang bersama pemimpin tersebut. Dan mereka bernasyid, tuan-tuan. Nasyid mereka menggegarkan. Apakah bunyi nasyid mereka? Ya Kharijash, ya Khalas, antas saja pil bahr wal pasbar pil yadi adar pil yadi khajar sir nahwa adai, dan seterusnya. Dan sekiranya disebut dengan tentera yang ramai, dia menggegarkan perasaan. Kamilah tentera yang terbaik. Wahai tentera terbaik, tentera yang berani menempuh musuhnya. Di depan, di tangannya ada senjata. Dan perjuangan adalah perjuangan jihad. Itulah perjuangan yang dibawa oleh Sultan Fatih, yang akhirnya sebuah kota besar, kota Kristian yang terbesar telah jatuh. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah bendera Raja Osmania. Sultan Fatih ialah Sultan Osmania, dan Sultan Osmania ialah sultan yang menaungi seluruh umat Islam termasuk negara kita.
Negara kita duduk di bawah Osmaniyah, dan bendera Osmaniyah adalah bola bintang. Silap-silap di atas masjid kita juga ada bola bintang. Maksudnya kita masih mengakui kita bawah Osmaniyah. Walaupun Osmaniyah telah jatuh lama, tapi bola bintang masih ada di atas masjid, menunjukkan kita masih mengikat diri kita dengan sejarah Islam yang lampau. Itulah sejarah gemilang Osmaniyah. Bahkan di masjid-masjid tertentu di Jakarta, di Yogyakarta, mereka keluarkan bendera Osmaniyah sekali-sekala. Di Masjid Sultan di Singapura, mereka keluarkan bendera Osmaniyah untuk menyatakan kita bahawa umat yang sama ketika kita berada di atas, dan ketika itu kerajaan kita bernama Osmaniyah. Tuan-tuan yang saya hormati, ini ialah gereja terbesar dunia, namanya Hagia Sophia, yang ketika itu menjadi simbol Kristian dunia, dan dia berada di Konstantinopel. Dan hari ini tuan-tuan melawat, dia sudah menjadi masjid. Apa yang berlaku ialah ketika Sultan Al-Fatih masuk ke Konstantinopel, tempat yang mula-mula sekali dia datang ialah ke tempat ini. Maka orang Kristian menggigil ketakutan. Mereka menyangka bahawa Sultan ini akan membunuh mereka semua, tetapi sangkaan mereka salah sama sekali. Dan dalam sejarah kisah jadi catakan oleh Islam, apabila sampai saja Sang Fatih ke gereja yang besar ini, lalu dia memberikan keampunan kepada seluruh padri-padri yang sedang berada dalam gereja tersebut, dan memeranjatkan mereka sebab tidak ada tentera yang datang masuk dan memberikan keselamatan, dan inilah tentera Islam yang dikagumi. Mereka keluar beramai-ramai dan memeluk Islam beramai-ramai. Padri-padri masuk Islam beramai-ramai. Ini tidak pernah dicatatkan dalam sejarah barat, dan cukup mengagumkan. Inilah keagungan Islam. Kemasukannya dalam sebuah negara bukan untuk keburukan, tetapi untuk membawa sinar Islam yang agung. Dalam konteks ini kita lihat tamadun ataupun tamasuh, toleransi yang dibawa oleh Sultan Fatih telah menyentuh hati orang Kristian, dan mereka memeluk Islam ramai-ramai. Sekarang kamu telah memeluk Islam. Sudi tak apabila gereja kamu ini kita tukar pada masjid? Kamu semua telah memeluk Islam, dan sudi tak kita jadikan gereja ini sebagai masjid? Kalau kamu sudi, saya akan bayar kepada pemerintah kami tertinggi, dan saya beli dengan harta saya. Itu tidak nyatakan di barat. Sultan Fatih membelinya gereja yang besar ini. Gereja ini bangunan yang paling besar di dunia, teman-teman. Kalau tuan dapat hari ini di Istanbul, kita kagum. Tiangnya betapa besar, dia pada marmer yang sangat tebal, dan itulah kekuatan Kristian yang telah ditawan oleh Sultan Fatih. Dan sekiranya demikian, saya belilah dengan resmi, maka dibelilah gereja ini, dijadikan Masjid Agung Istanbul. Konstantinopel ditukar nama menjadi Istanbul, dan masjid ini menjadi Masjid Jami Istanbul. Dan inilah simbol Islam yang asalnya tidak diusik, cuma gambar-gambar yang berkaitan dengan Kristian telah dipadamkan, tetapi tidak dipadam sepenuhnya, telah diletakkan lilin di luarnya dan dibuat 4 menara. Maka masjid ini, gereja telah menjadi masjid, dan masjid ini ataupun gereja ini dibina oleh Raja Kristian sejak pada tahun 537 sebelum Rasulullah dilahirkan lagi. Dan tuan-tuan, apa yang berlaku ialah Sultan Al-Fatih sangat-sangat adil, di luar daripada jangkaan orang Kristian, sebab raja yang menang memberikan keamanan, termasuklah memberi jaminan bahawa kamu dapat tinggal di sini dengan aman, saya tidak akan apa-apa ke kamu. Sebagai balasan, kamu harus membayar jizyah. Setiap orang Kristian harus membayar jizyah untuk tanda tunduk kepada kerajaan Islam. Dan orang Islam dikenakan wajib zakat yang jauh lebih tinggi daripada jizyah. Umat Islam dikenakan zakat. Umat bukan Islam dikenakan jizyah yang sangat rendah nilainya. Tujuanlah untuk menjaga keselamatan mereka. Umat Islam bertanggungjawab, kerajaan Islam bertanggungjawab menjaga orang bukan Islam dalam negara Islam. Dan orang bukan Islam hanyalah membayar jizyah, mereka dikecualikan daripada tugas tentera. Betapa adilnya Islam. Gambar ini menunjukkan bahawa padri besar mereka sangat berpuas hati. Terima kasih Tuan, kami tidak pernah sangka bahawa Islam begitu adil terhadap orang bukan Islam. Tuan-tuan, kita harus ambil pengajaran.
Islam jadi kata ganas hari ini. Kita lihat sejarah kita lampau. Bagaimanakah Islam masuk ke Eropah dengan begitu indah. Dan Rasulullah dalam hadis yang banyak menceritakan keagungan Islam. Bagaimanakah keadaan Islam apabila masuk dalam satu kampung, satu kawasan, haruslah kita lakukan dengan penuh akhlak Islam. Tidak boleh membunuh orang yang tidak melawan, orang yang tua, orang yang berada di rumah ibadat dan sebagainya. Tidak boleh ditebang pokok dan sebagainya. Akhlak Islam hatta di dalam peperangan. Inilah yang tidak dinyatakan oleh Barat. Dan tuan-tuan, ini ialah resep, surat jaminan, surat jual beli untuk membeli gereja terbesar tadi. Suratnya masih ada, resepnya masih ada, dan uang ini dibeli dengan harta pribadi Sultan Ahmad Fatih. Dan Barat mengatakan mereka merampas gereja kami. Tidak benar sama sekali. Yang katakan merampas itu ialah orang yang Barat yang cuba tulis racun ke dalam sejarah umat Islam. Sedangkan bukti ini menunjukkan bahawa Sultan Ahmad Fatih dengan persetujuan orang Kristian yang telah membeli Islam, mereka membeli gereja terbesar ini dan jadikan masjid. Dan tuan-tuan, pada hari Jumaat yang pertama, Sultan Ahmad Fatih naik ke atas mimbar dan membuat ucapan khutbah, petikannya seperti berikut. Kata Ahmad Fatih, "Aisyahshan qawma bertagid hazal waqfiyah allati hawaltu ayat Sofia ila masjid." Sesiapa saja yang cuba untuk menukar status masjid yang saya beli daripada Ayah Sofia ini untuk jadi masjid, panjang, dia mengatakan, "Bikhraj Ayah Sofia min kaunihi masjidan, aqul fi hudrikum jami'an annahu yaqul al-kabar akbar anwa al-haram waqtarfa isman." Saya isytiharkan, sesiapa saja yang mencuba untuk menukarkan kembali masjid yang saya beli ini menjadi gereja kembali atau apa-apa lain, maka ketahuilah dengan nama Allah, dia telah melakukan dosa yang besar. Dan saya memberikan amaran sesiapa yang ingin melakukannya. Tuan-tuan, masjid, gereja telah bentukkan masjid. Ini tuan-tuan kita lihat pemandangan dalam ketika Utsmaniyah menjadi khalifah Islam. Pemandangan dalam gereja yang begitu besar telah menjadi masjid. Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar diletakkan dalam, ditulis menggantikan simbol-simbol gereja. Dan apabila tahun 1994 Kerajaan Utsmaniyah telah jatuh dan telah dijatuhkan oleh mereka yang benci ke Islam, Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin yang menjatuhkan kerajaan Islam bersama dengan Yahudi, bersama dengan British. Orang Islam menjatuhkan kerajaan Islam, tuan-tuan. Kita ambil intibar. Lalu masjid ditukar menjadi museum. Sampailah Talpas. Sampailah Talpas, dia bertaraf sebagaimana seperti museum. Masjid telah dimasuki oleh orang Islam dan sebagainya. Dan mereka tidak boleh keluarkan gambar ataupun simbol Muhammad, Umar, Abu Bakar ini sebab terlalu besar. Terlalu besar, tidak ada pintu yang boleh masuk, keluarkan. Jadi kekal ketika museum masih ada simbol yang hijau itu. Dan tahun pas dikembalikan semula menjadi masjid. Masjid dikembalikan menjadi masjid. Seluruh dunia sibuk mengatakan bahawa inilah kezaliman Islam. Mereka lupa bahawa masjid-masjid kita di Rusia yang diruntuhkan oleh Soviet Union, masjid kita di Spanyol ketika bernama Andalusia yang telah ditukarkan menjadi gereja semuanya, mereka lupa. Dan kita tukar masjid menjadi masjid. Seluruh dunia mengatakan kita zalim, termasuk umat Islam sendiri mengatakan inilah menyebabkan Kerajaan Utsmaniyah ialah kerajaan yang zalim. Siapa kata? Orang Islam sendiri. Mari kita pelajari sejarah malam ini, tuan-tuan, yang barangkali jarang diperkatakan di masjid. Inilah nadi umat Islam yang pernah mengalir dalam darah badan umat Islam seluruhnya, menggambarkan kita mencapai satu tahap yang sangat tinggi pada masa itu. Dan Islam merebak daripada Konstantinopel, daripada Istanbul menuju ke Eropah, sehingga sebahagian dari Eropah telah berada di bawah tangan umat Islam, termasuklah negara Balkan. Kenapakah umat Islam masuk ke Balkan dan diterima dengan mudah? Sebab ketika raja Eropah memerintah mereka, maka raja Kristian melakukan kezaliman kepada rakyat mereka sendiri. Orang Kristian melakukan kezaliman kepada rakyat Kristian.
dan Islam menyelamat mereka. Itulah yang dinyatakan di dalam sejarah mereka. Di Bosnia, Herzegovina, di Serbia, di Hungary, itu semuanya negara Islam. Romania, Hungary, itu semuanya negara Islam di bawah Osmania. Satu masa kita berada di atas. Tetapi apabila kita jatuh, satu persatu telah menjadi negara komunis. Apa yang mereka mengatakan bahawa kami lebih cintakan serban khalifah Islam daripada tiara atau pakaian Kristian. Maksudnya orang Eropah Kristian lebih cintakan orang Islam berbanding dengan raja mereka sendiri. Sebab Islam membawa keamanan, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran kepada seluruh bangsa, seluruh masyarakat tanpa kira agama. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Islam ketika memerintah di seluruh Eropah. Dan tuan-tuan, ini satu contoh surat yang ditulis oleh Sultan Al-Fatih untuk memberi jaminan supaya kita pelajari daripada sumber kita. Jangan pelajari daripada sumber orientalis yang datang untuk menulis memburukkan kita. Dan kata Sultan Al-Fatih ketika membuka Bosnia, dia kata, Ana Sultan Al-Fatih, Bismillahirrahmanirrahim, Ana Sultan Muhammad Khan Al-Fatih. Dia bersumpah bi'anlan hazar firman, Uqsimu billah, Uqsimu bil azim, alladhi khalaqa al-ardha fi sittati ayyam wa rafa'a as-sama' bi amadin. Wa sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi wa jami'il anbiya wa salihin ajmain. Bannahu lan nasmahu bi an yukhalifu ayya min ifrad rayatihina min amri firman. Dan saya memberi jaminan, di atasnya lebih banyak lagi tulis, saya memberi jaminan bahawa rakyat Hungary, rakyat Bosnia, Herzegovina yang duduk di bawah pemerintah Islam diberi keamanan, kejaminan, keadilan, kesejahteraan yang sama seperti rakyat Islam. Sekiranya mereka ingin keluar daripada Bosnia, mereka ingin keluar daripada Hungary. Hungary ialah negara Islam, tuan, yang melaksanakan hukum Islam. Eropah hampir besar semua Eropah kecuali England dan Perancis yang tidak melaksanakan Islam. Yang lain semuanya di bawah Islam ketika itu. Dan siapa yang ingin keluar daripada negara Islam diberikan keselamatan sampai dia sampai ke tempatnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyesal ataupun memberi kesakitan kepada orang bukan-Islam. Dan saya jamin, kata Sultan Al-Fatih, saya bersumpah dengan Allah, saya bersumpah siapa yang mengkhianati orang Kristian, saya akan menjadi galang ganti. Tuan-tuan, ini Islam yang kita lupakan. Dan Islam dibawakan imej keganasan hari ini. Sedangkan apa yang berlaku, kita lihat keagungan Islam. Bagaimanakah orang Kristian lebih rela berada di bawah Islam berbanding dengan agama mereka sendiri. Ini tidak mereka nyatakan. Dan di sini kita dapat pelajari, ini disebutkan oleh Ustaz Al-Fatih, perkataan firman. Hazal firman. Firman ini perkataan Turki yang telah menjadi perkataan Melayu. Kita kata Allah berfirman. Firman ini bahasa Turki. Menunjukkan kita, budaya kita dengan Osmaniyah sangat rapat, sehingga bahasa pun kita menggunakan banyak bahasa Turki dalam konteks Islam, termasuklah firman tadi. Allah berfirman. Dalam bahasa Arab Allah mengatakan qala, katanya. Kita sebut firman. Dan tuan-tuan, inilah Bosnia. Tuan-tuan yang pernah melawat Bosnia, inilah bandar yang dibina oleh Islam. Jambatan yang kita bina masih kekal di situ. Bangunan-bangunan yang cantik kita yang bina. Kalau tuan pergi ke Hungary, itulah bumi Islam. Tuan pergi ke Spanyol, itulah bumi Islam yang hanya tinggal kenangan sepanjang zaman. Kalau tuan pergi ke Toledo, kita lihat bangunan-bangunan masjid kita telah ditukar menjadi gereja. Masjid besar Toledo telah ditukar menjadi gereja. Dan kita lihat masjid-masjid kita di Cordoba, masjid kita di Bosnia, masjid kita di Hungary, masjid kita yang berada di Rusia telah ditukar, dan mereka yang melakukan sebaliknya apa yang kita sebut sebagai akhlak Islam itu. Tuan-tuan yang melawat Bosnia Herzegovina dapat menyaksikan keagungan Islam yang masih kekal, yang dibina oleh kerajaan Osmania satu masa dulu. Kita lihat, kerajaan Islam merintah ratusan tahun. Bulgaria berada di bawah Islam selama 500 tahun. Bulgaria yang tidak ada seorang Islam sekarang. Serbia 400 tahun kita merintah. Islam berada di Greece selama 400 tahun. Islam berada di Kroasia, serta berada di Slovenia, yang di Romania, Slovakia, dan di Hungary. Hungary itulah negara Islam yang besar di Eropah. Hari ini hampir tidak ada Islam.
Kenapa kami Islam pupus? Dibunuh satu persatu. Dan apabila Islam tiada kuasa, umat Islam dibunuh sebagaimana yang tertuan saksikan di Bosnia Herzegovina, barulah 20 tahun, 30 tahun lepas. Kita menyaksikan umat Islam dibunuh ketika mereka berada 500 tahun di bawah Islam dengan aman tentram. Dan hanya beberapa tahun mereka telah membunuh Islam, sama ada di Bosnia, sama ada di Myanmar, sama ada di seluruh dunia. Kita lihat di Xinjiang, umat Islam sentiasa dibunuh ketika satu masa dulu Islam memberikan keamanan, kesejahteraan yang cukup indah kepada seluruh Islam dan Islam. Mari kita pelajari sejarah agung kita yang layak kita kenang kembali, dijadikan teladan dan sepadan. Tuan-tuan, tahun 1990-an, kita lihat 1975, umat Islam dibunuh di Bosnia. Bosnia ialah bumi Islam, Serbia ialah bumi Islam, Hungary ialah bumi Islam, yang ketika itu mereka ingin menghapuskan Islam di Eropah. Mereka telah membunuh sepanjang kekalahan kita. Selepas kita kalah pada tahun 1994, mereka telah membunuh satu demi satu, dan akhir sekali mereka membunuh di Bosnia supaya umat Islam telah hapus di Eropah. Kita lihat bagaimanakah pemimpin mereka, Serbia, pemimpin komunis mereka membunuh, dan mereka dibawa ke penjara hari ini. Mereka dibawa mahkamah dan mereka gelak di atas mahkamah. Dalam mahkamah ulu-ulu mereka gelak. Dan apakah yang mereka berikan? Diberikan penjara. Karadzic dipenjarakan 40 tahun. Dan dia kata, saya orang baik, kurangkan penjara saya 10 tahun. Mereka mengolok-olok kita. Barangkali mereka langsung tidak menjarakan orang yang membunuh ratusan ribu umat Islam di Bosnia dan Herzegovina. Ini kita bandingkan ketika Islam memerintah di Eropah, ketika kita tidak ada kuasa. Dan kita boleh pelajari, dan timbul masa yang kedua, Dracula. Siapa Dracula? Dracula digambarkan sebagai orang yang hisap darah. Siapa yang gambarkan? Barat. Dan digambarkan Dracula ini orang yang takut kepada salib. Sebenarnya dia takut pada Sultan Mahmud Fatih. Dia kalah di tangan Sultan Fatih. Kisahnya ialah kawasan Balkan yang di bawah Utsmania. Di situ diberikan keamanan yang sangat-sangat adil, sehingga di Romania rajanya telah berada di bawah Islam. Islam memberikan keadilan, dan inilah Raja Dracula. Ayah Dracula nama Dracula. Dia adalah raja yang bernaung di bawah Utsmania. Dia memuji keindahan Islam walaupun dia bukan Islam. Dan sebagai jasa dia kepada Utsmania, dia mengatakan, saya ada 2 orang anak saya yang saya sangat cintai. Saya serahkan kepada Utsmania. Didiklah anak saya menjadi ulama Islam yang besar walaupun dia bukan Islam. Tandanya saya patuh tunduk di bawah kerajaan Islam. Orang Eropah tunduk di bawah Islam ketika itu. Anak itu bernama Dracula. Dan Dracula ialah nama family dia. Nama dia lah Vlad Dracula dan Radu Dracula. 2 orang anak ini diserahkan kepada Sultan Murad kedua. Asuhlah anak saya supaya dia menjadi seorang alim. Walaupun saya bukan orang Islam, tetapi saya minta supaya anak saya dijadikan ulama Islam yang besar. Lalu 2 beradik diserahkan kepada Sultan Murad, ayah pada Sultan Al-Fatih. Inilah anak-anaknya. Yang sebelah kiri nama Radu dan Dracula. Vlad namanya, Vlad Dracula, Radu Dracula dan Sultan Al-Fatih. Dan dibela oleh Sultan, ayah Sultan Al-Fatih, sebagai anak angkat. Mereka bertiga berada dalam istana. Mereka diberikan kebebasan dalam istana. Mereka sama-sama masuk sekolah, mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab fiqh yang besar-besar, mempelajari segala Islam, dan mereka lah 2 pemimpin Islam ataupun guru-guru Islam yang terkenal di istana, yang asalnya daripada keluarga Dracula. Dracula maksudnya keluarga Raja Romania nama Dracula. Tetapi tuan-tuan, sejarah telah berlalu. Apabila raja ayahnya telah meninggal dunia, ayahnya bernama Dracula, Vlad II Dracula telah meninggal, maka dia mengatakan, saya menyerahkan
wasiat saya supaya anak saya bernama Vlad Dracula dilantik menjadi raja menggantikan saya. Dia seorang Islam. Lalu Sultan Murad mengatakan, kami iringi kamu dengan ulama kami untuk melantik kamu sebagai raja baru Romania. Dan diiringi oleh ulama kita daripada Istanbul dihantar ke Romania. Dan tuan-tuan, apakah yang berlaku? Cukup menyayat hati. Pada malam Dracula dilantik menjadi raja Romania dan disaksikan ulama kita, dan dia membunuh ulama kita seluruhnya. Dia telah murtad pada malam tersebut. Dialah pelajar yang sangat-sangat alim, yang sangat-sangat berwibawa dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi malam tersebut bila dia dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya, ulama kita yang berada di istananya dibunuh seluruhnya. Tidak seorang pun yang tertinggal. Dan ini mengejutkan seluruh umat Islam. Pelajar-pelajar tahfiz telah dibunuh pada malam tersebut sebab istananya malam itu dihadiri oleh pelajar tahfiz untuk menyaksikan pelantikan Dracula menjadi raja Romania, raja Islam yang bakal merintah Islam di Romania. Tetapi Allah tidak izinkan. Dia telah murtad malam tersebut. Bukan saja murtad, tapi membunuh seluruh Islam. Ini tuan-tuan, yang mereka sembunyikan Islam mereka. Rupa-rupanya Dracula ini munafik. Walaupun di masjid dia duduk di depan sekali, tetapi apabila dia telah dilantik menjadi raja, dia tunjukkan sifat sebenarnya, membunuh seluruh Islam, termasuk 2 orang ulama Islam yang besar ketika itu. Dan tidak sebab itu saja, dia minta supaya kepala-kepala umat Islam dihantar kepada dia. Dia ingin melihat kepala-kepala umat Islam. Dia gila darah, tuan-tuan. Ini Dracula. Dan berita ini sampai kepada Sultan Al-Fatih. Ini adik angkatnya. Kenapakah adik angkat dia menjadi begitu dahsyat? Lalu Sultan Al-Fatih mendengar berita bahawa kepala umat Islam telah dipancung dan setiap tentera mereka memegang kepala umat Islam. Ulama-ulama kita dipegang kepalanya dan dipancung seperti itu. Dan mereka ambil darahnya ketika mereka menghadiri makanan, mereka letakkan darah umat Islam di situ. Darah itu sama ada mereka minum atau tidak, wallahu alam, tetapi untuk menunjukkan bahawa umat Islam telah hapus di Eropah. Dan berita itu sampai kepada Sultan Al-Fatih. Inilah gambaran ahli sejarah untuk menunjukkan umat Islam pada hari itu telah dicucuk dan digantung, disula. Dan mereka tidak pernah menyatakan peristiwa ini kecuali umat Islam yang mencatatkan peristiwa ini. Dan tuan-tuan, dalam satu surat yang masih kita baca sekarang, Dracula menulis surat kepada kawannya. Dia mengatakan, saya telah membunuh Islam. Selama ini saya berpura-pura menjadi Islam. Saya nak tahu rahsia mereka. Sekarang mari kita sama-sama membunuh Islam, sebab mereka tidak kuat sangat. Saya berada dalam istana mereka. Hari ini saya membunuh 23,000, kata Dracula. Hari ini saya membunuh 23,000. Mari kita raihkan kematian Islam selepas dia menjadi raja. Dan berita ini sampai ke Sultan Fatih. Ketika itu Sultan Fatih berada di Greece, sedang berperang untuk membuka Yunani. Dan oleh sebab itu dia tidak dapat menghantar tentera yang penuh. Dia menghantar 18,000 tentera saja. Dan apa yang berlaku ialah hanya 8,000 yang balik. Tentera Islam kalah dengan begitu teruk. 10,000 mati di tangan Dracula. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan? Sultan Fatih membela kematian tentera Islam. Maaf saya. Batuk, sorry. Sorry. Sorry, batuk sikit.
Terima kasih. Terima kasih. Saya selalunya memang batuk. Setiap kali saya di masjid memang ada saya batuk. Tak tahulah sebab daripada muda. Okey, tuan-tuan, kita kembali. Kali ini 10,000 tentera Islam telah dibunuh oleh Dracula. Darahnya disimpan, ditunjukkan dalam gelas, kepalanya dijunjung ke atas. Cukup menakutkan. Sultan Mahathir memutuskan tenteranya yang penuh, dengan mudah dikalahkan Dracula. Ditangkap Dracula, dipotong kepala Dracula. Ini kepala Dracula. Dibawa ke Istanbul, bukan ke Edin. Digantung berbulan-bulan situ. Inilah Dracula yang diasuh dalam istana Islam, menjadi pelajar Islam yang baik dan murtad, kemudian menentang Islam. Dan suatuan ada adik dia seorang lagi, nama Radu. Radu dihantar untuk menjadi Khalifah Islam di Romania. Romania ialah negara Islam. Tuan-tuan, Hungary ialah negara Islam. Tidak ada sejarah yang tulis demikian. Inilah Raja Khalifah Islam kita, anak Dracula. Satu telah dihancurkan oleh Al-Fatih, satu lagi menggantikan Al-Fatih sendiri, menjadi Khalifah kita di Romania. Romania ada kesan-kesan Islam yang cukup banyak. Tuan-tuan yang pernah melawat Romania dapat menyaksikan demikian. Apa yang berlaku ialah Barat menipu dunia. Ini ialah seorang penulis Jerman. Dia mengatakan bahawa Dracula itu bukan manusia, makan darah. Dia buat filem, dia tulis buku. Cerita asalnya dia adalah seorang murtad, tidak timbul sama sekali. Dia mengatakan dia adalah satu makhluk yang hisap darah. Ditunjukkan ke seluruh dunia. Dracula, cerita-cerita dalam televisyen disensasikan. Kisah sebenarnya telah hilang sama sekali. Sampai hari ini dalam televisyen kita masih menyiarkan Dracula. Di pawagam-pawagam masih disiarkan Dracula. Ketika saya belajar dulu di sekolah, hampir setiap hari Sabtu ditunjukkan Dracula. Dan Dracula itu sebenarnya yang sudah murtad di tangan yang telah dihancurkan oleh Sultan Fatih. Di dalam filem-filem ini, propaganda mereka untuk menunjukkan apabila ditunjukkan salib, maka Dracula akan takut, menjerit dan hancur. Dan itulah propaganda mereka sampai hari ini. Dan sebenarnya Dracula takut pada Sultan Al-Fatih. Dia tidak takut kepada salib, tetapi dipesongkan sejarahnya sebagaimana pesongnya sejarah Islam, begitulah dilakukan di Barat. Dan kebetulannya orang Barat dia ada banyak khurafat. Antaranya ialah vampire. Dan mereka percaya pada 13 hari bulan, mereka takut. Orang Eropah banyak tahyul, dan mereka mengatakan kita yang tahyul. Mereka takut hari Jumaat 13 hari bulan. Di England tidak ada jalan 13, tidak ada nombor 13. Mereka takut seperti mereka takut kepada vampire. Bila mereka menjajah kita, tidak ada jalan nombor 13. Mereka telah kembali ke negara mereka, dan kita sama mereka. Hari ini orang Melayu pula yang takut nombor 13. Kontraktor Melayu buat rumah perumahan, tidak ada jalan 13. Khurafat orang Eropah telah kembali ke orang Melayu. Di bandar-bandar besar tidak ada rumah 13. Tahyul yang dibawa oleh vampire ketika zaman Dracula dikembalikan dalam masyarakat Islam. Dan kita harus pelajari, tuan-tuan, ini istana Dracula berada di Romania. Tuan-tuan yang melawat, dia orang biasa. Dan saya telah melawat istana ini, dan cukup menakutkan rumahnya, sebab istana yang lama ini bilik tidur Dracula. Saiz yang sama kita, bukan satu yang makhluk yang asing. Dia manusia biasa. Dan ini dapurnya, ada perigi. Dan saya duduk di sini agak lama.
melihat sejarah mereka, rupa-rupanya mereka kekalkan Dracula ini untuk propaganda mereka. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita ke Romania hari ini, kesan Romania sebuah negara Islam masih kita dapat saksikan. Di sinilah masjid-masjid kita yang besar peninggalan ketika Osmania dapat kita saksikan sampai hari ini. Ketika kita pergi ke Slovenia, kita pergi ke Hungary, inilah negara Islam, tuan-tuan, yang kita dapat meniti air mata. Apabila kita melihat masjid, kita akan menjadi gereja dan sebagainya. Dan satu masa dulu, ketika Islam telah sampai ke Rusia, maka umat Islam memerintah Rusia, termasuklah Romania di bawah Islam, berada ratusan tahun. Rusia, tuan-tuan, yang sekarang ialah negara komunis, satu masa dulu ialah negara Islam. Ketika itu kita panggil Miskur, kita panggil sekarang Moskow, kita panggil Siberia, sekarang kita panggil Siberia. Negara umat Islam, Islam merintah Rusia semasa dulu. Tidak pernah ditulis sedikit pun sejarah Islam Rusia. Saya dengan rendah hati, tuan-tuan, ingin mencongkak kembali sejarah Islam di Rusia yang saya tulis dalam buku saya seperti tadi, ialah untuk menunjukkan bahawa sejarah yang tulis oleh frontalis adalah palsu. Kita harus menulis sejarah kita sendiri. Dan siapakah yang membentuk negara Islam di Rusia? Ialah orang Tatar. Orang Tatar, tuan-tuan sekalian, sejarah kita, dia datang ke Baghdad untuk hancurkan Baghdad. Tentera Tatar Mongolia datang untuk menghancurkan Samarkand, menghancurkan Bukhara, akhirnya menghancurkan Baghdad. Islam dibunuh, kitab-kita dibakar, dan sungai Furat telah menjadi merah kehitaman darah umat Islam, dan kitab yang dibakar oleh mereka. Kitab kita dihembuskan dalam sungai Furat, dijadikan jambatan. Betapa banyaknya khazanah kita. Dan di antara mereka Allah berikan hidayah. Mereka hancurkan Islam, membunuh ulama kita, akhirnya mereka memeluk Islam. Tidak ada sejarah manusia tentera yang menang ikut agama orang yang kalah. Tidak ada, kecuali Tatar. Tatar telah memeluk Islam beramai-ramai selepas mereka menghancurkan Islam, dan mereka membina sebuah negara Islam di Rusia. Negara ini bernama negara Volga, diperintah oleh Tatar sampai hari ini. Dan episod umat Islam di Rusia tidak pernah disebut dalam sejarah kita, negara kita. Saya memberanikan diri untuk menulis sejarah itu, supaya kita tahu bahawa sebahagian umat Islam berada di dalam cengkaman komunis ini. Dan kita lihat negara Islam cukup besar yang berpusat di Sarai. Sekarang kita lihat Volga namanya. Rusia pernah berada di bawah negara Islam, dan uang yang digunakan ketika zaman Rusia beragama Islam kita dapat saksikan sampai hari ini. Tetapi sayang, tuan-tuan, 300 tahun kita merintah Rusia dengan kitab Allah, kita dikalahkan oleh orang ini, raja Kristian yang sangat zalim, yang apabila mereka mengalahkan Islam, mereka membunuh Islam seluruhnya di Rusia. Mereka membunuh sebagaimana Islam masuk ke sebuah negara, memberikan keamanan, memberikan toleransi yang indah. Tetapi tidak apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka membunuh kita sehingga Rusia telah hampir pupus Islam. Dan oleh sebab itu Turki membela Islam. Turki berperang dengan Rusia begitu lama, yang akhirnya kita kalah dalam kurun yang ke-18-19. Akhirnya kita kalah, dan sejarah kita menang satu masa dulu ratusan tahun, dan kurun ke-1920 masa untuk kita kalah seluruh dunia, termasuk negara kita. Dulunya kita merintah, sekarang kita diperintah. Dan itulah gelombang kehidupan manusia, dan roda umat Islam telah berputar. Turki menjadi pembela Islam, tetapi Turki ketika itu sudah semakin lemah. Turki tidak dapat mengawal negara Islam yang berada di bawah Islam sama satu dulu. Satu demi satu telah jatuh, dan akhirnya kita lihat Romania telah jatuh ke tangan Rusia. Maka Islam di Romania berakhir. Saya kunjungi Romania dalam 10 tahun lepas, dapati bahawa kesan Islam telah dihapuskan di Romania. Seasalnya kita lah negara Islam yang telah dihapuskan sampai hari ini. Dan lebih malang apabila Rusia
dimenangi oleh Parti Komunis yang menjadikan sosialis sebagai dasar ekonomi mereka. Dia telah sekali lagi menzalimi Islam. Apabila mereka menubuhkan Soviet Union dan Lenin, Stalin telah membunuh Islam begitu ramai. Sebanyak 34 juta umat Islam dibunuh sekali lagi. 34 juta sama ramai dengan rakyat Malaysia ini. Dibunuh seluruhnya di Rusia. Itu nasib Islam apabila kita tidak ada kuasa tu. Nasib kita bila kita ada kuasa, kita lakukan seperti itu. 34 juta dibunuh oleh Stalin. Apakah berita ini sampai kepada kita? Tidak perlu sampai. Berapa ramai kaum Islam dibunuh di Xinjiang dalam zaman moden ini? Di Kashmir, di Myanmar, di Afrika, di seluruh dunia. Apabila kita sudah tidak kuasa ini, kita dianggap sebagai teroris. Kita dibunuh dan kita dituduh sebagai pengganas. Kita dibunuh dan kita dituduh sebagai pengganas. Apakah ada lebih hina daripada ini? Tuan-tuan jangan takut jatuh. Kita tak boleh jatuh lagi sebab kita duduk tempat yang paling bawah dalam sejarah manusia. Sama ada kita sedar atau tidak, kita tak boleh jatuh lagi. Tak ada tempat untuk kita jatuh. Inilah sebab saya bawa sejarah dalam masjid, supaya sedar kita tidak ada tempat untuk jatuh lagi. Seluruh negara Islam dijajah, yang walaupun kita merdeka, pengaruh mereka masih kekal sampai hari ini. Apa yang berlaku ialah umat Islam dibunuh sebagai seperti tadi. Ini gambar benar-benar yang diambil ketika pemerintahan USSR. Umat Islam bergelimpangan, dibunuh secara percuma, mati kerana namanya Islam. Tuan-tuan, apabila mereka tidak dapat membezakan Islam dengan bukan Islam, mereka buka kain dan tengok apabila kita bersunat, dibunuh. Itu nasib Islam, tuan-tuan. Apabila kita tidak ada kuasa, apabila kita tidak ada negara, ini nasib kita. Bergelimpangan tahun 1991, ketika itu Malaya juga dijajah. Kita hanyalah membawa diri kita masing-masing. Negara Islam yang terakhir jatuh pada tahun 1924, Osmania. Dan masjid kita diruntuhkan. Tak ada siapa yang bela. Ini nasib kalau sosialis pemerintah. Kekiranya komunis pemerintah, ini nasib. Sejarah yang menunjukkan bahawa USSR menghancurkan umat Islam di Bukhara, Samarkand, di Chechnya, Dagestan, negara Islam, di Moskow, di mana-mana saja. Dan mereka telah menghancurkan Islam di Rusia. Dan berita ini tidak sampai pada kita sebab mereka tapis berita. Berita yang baik-baik mereka sampai pada kita. Kemalangan umat Islam seperti ini mereka pendamkan. Tuan-tuan, inilah pembunuh Islam yang cukup ramai. Yang bunuh Islam Stalin paling ramai, 34 juta dia seorang sebenarnya. Tenteranya telah menghancurkan Islam di Rusia sebanyak 34 juta. Tetapi itu tidak sehebat apa yang dilakukan oleh Mao Zedong. Mao Zedong membunuh 50 juta Islam. Tuan-tuan tahu apakah rekod ini telah dicatatkan negara kita? Mao Zedong membunuh 50 juta. Hitler dan lain-lain, termasuklah Pol Pot. 1975, Pol Pot Kamboja membunuh ratusan ribu Islam atas arahan daripada yang sama. Dan Pol Pot itu maksudnya ialah Tentera Merah. Rusia itu namanya adalah Red Army. Dan mereka daripada satu pohon yang sama. Sama ada di Kamboja, di Vietnam, di China, di Rusia, pohon yang sama. Yang mangsa ialah umat Islam. Dan saya untuk kita ambil tiba, apabila kita tidak ada kuasa, kita disembelih di mana-mana saja. Ini bukan kisah fitnah. Ini kisah yang dicatatkan oleh sejarah Islam. Jangan baca sejarah Barat, baca sejarah Islam. Pensyarah-pensyarah kita di masjid sekarang telah dipengaruhi oleh penjajah, dan mereka bercakap dan memanjangkan lidah penjajah. Dan cukup sukar untuk kita melihat berita yang benar. Tuan-tuan, ini ialah Yahudi. Inilah khalifah kita terakhir, Khalifah Utsmaniyah. Dan Yahudi ingin mengambil Palestin. Dan dia telah berpura-pura untuk menyewa Palestin. Sebagaimana Princess Light berpura-pura untuk menyewa Tanjung di Pelapinan. Akhirnya Tanjung jatuh ke tangan Inggris
Bukan Tanjung jatuh, Pulau Pinang seluruhnya jatuh. Bukan saja Pulau Pinang, Sabang Perai diambil oleh British. Itu Yahudi. Cara yang sama untuk dijadikan untuk mengambil Palestin. Untuk sewa, sebagaimana Presiden Laik kata, saya nak sewa, wahai tuanku Sultan Kedah yang mulia, berilah saya sewa Tanjung untuk saya tanam cengkeh. Saya sangat suka sangat cengkeh, kata Presiden Laik. Dan akhirnya diberikan sewa. Dan akhirnya Pulau Pinang jatuh. Mereka gunakan trik yang sama untuk menjatuhkan Palestin. Dan ini pemimpin mereka, Theodore Herzl namanya, bertemu dengan Sultan Abdul Hamid yang terakhir dan berikan saya untuk saya sewa Palestin. Apa jawab Sultan Abdul Hamid? Dengar pertanyaan jawapan Samit. Inni la astati' an adkhali an shabrin wahidin min ardi Palestin fahiya las milku yamini bal milku ummah islamiyah laqad jahada syabi fi sabil hadzal amr wa raha damahu. Dan itu kata-kata Sultan apa dia kata? Wahai Yahudi, wahai Herzl, kamu tahu bahawa selagi saya menjadi khalifah Islam, sejengkal bumi Palestin tidak akan saya berikan kepada kamu. Kami dapatkan tanah ini dengan darah. Kami dapatkan tanah Palestin ini dengan darah yang kami tumpahkan. Sekiranya kamu inginkan Palestin, darahlah padanya. Tuan-tuan, itulah khalifah kita terakhir. Dan musuh Islam al-kufar ala millatin wahidah. Al-kufar ala millatin wahidah. Al-kufar ala millatin wahidah. Orang kafir boleh bersatu bila bertemu Islam. Perancis boleh bersatu dengan British, boleh bersatu dengan Amerika, bersatu dengan Rusia untuk menjatuhkan kerajaan Islam terakhir. Dan mereka plan untuk mengadakan perang dunia pertama untuk hancurkan Islam. Seluruh dunia tentera Ahzab berpadu untuk hancurkan Islam. Dan ini tak pernah nyatakan dalam sejarah negara kita. Apabila mereka berpadu untuk menghancurkan Islam, yang belah bintang itulah Turki Utsmaniyah. Tiba-tiba Jerman telah bersama Islam. Jerman dan Jepun bersama Islam untuk bertahankan Islam. Itu sebab tuan-tuan sangat benci pada Jerman, tuan-tuan sangat benci pada Jepun, sebab Jepun dan Jerman membela Islam. Itu sebab tuan-tuan benci. Sebab tuan-tuan baca sejarah British, lihat yang membela Islam hanya Jepun dan Jerman. Jepun datang ke Tanjung Malik untuk membunuh British, dan British kata ini musuh kamu. Jepun bunuh orang Melayu, British bunuh orang Melayu dalam penjara, tapi Jepun bunuh dua pokok. Dua-dua sama. Tapi kita double standard. Jepun membela Islam. Itu sebab British memburukkan Jepun. Dan tuan-tuan sampai hari ini benci Jepun sebab tuan-tuan baca sejarah British. Mari kita lihat angle kita berbeza. Dengan Pakatan Ahzab moden ini, Islam telah jatuh. Turki Utsmaniyah telah jatuh. Jerman terus jatuh. Jepun jatuh. Tiga-tiga jatuh. Ini pemandangan cepat saja. Khalifah kita terakhir menyerah kepada Yahudi. Negara Islam dijajah oleh British dan Yahudi sampai hari ini. Dan kita lihat tuan-tuan, negara Islam diparoikkan tanah mereka. Syria, Iraq, Jordan, Arab Saudi, negara semuanya diparoikkan kepada tentera Ahzab. Termasuklah Melaya, termasuklah Jawa, Sumatera, semua diberikan kepada penjajah. Dan kita terjajah apabila Utsmaniyah jatuh. Dan Romania telah dijajah oleh Rusia. Lengkap, seluruh negara Islam terjajah. Tak ada satu pun negara Islam yang terjajah. Kita duduk tempat yang paling bawah hari ini. Saya nak beritahu tuan-tuan dan jemaah supaya kita sedar kita duduk tempat paling bawah, jangan takut jatuh. Kesimpulan saya malam ini ialah jangan takut jatuh. Dan tuan-tuan, inilah mufti kita di Romania yang sentiasa ditekan oleh komunis. Inilah mufti besar kita, dan dia sedang ingin membina sebuah masjid. Masjid telah diberikan tanah bantuan daripada Turki untuk membina sebuah masjid besar di Romania. Apakah yang berlaku? Ditentang oleh seluruh rakyat Romania. Tidak boleh umat Islam membina masjid. Masjid telah siap. Ini plan. Dan tanah telah dibeli.
umat Islam beli tanah untuk buat masjid. Tak boleh. Ini negara Kristian. Masjid tidak boleh ada negara Kristian. Mereka keluar. Kita telah bina membuat pilihan yang cukup cantik di Romania, di Bukarest. Tetapi rakyatnya keluar menentang. Sampai hari ini masjid tidak boleh dibina negara bukan Islam. Ini nasib kita tu lah. Nak bina tanah kita tak boleh. Negara kita membinakan seluruh rumah ibadat agama lain kita benarkan. Tetapi tidak negara bukan Islam. Dan secara kebetulan yang dapat majoriti dalam parlimen Romania ialah seorang wanita beragama Islam. Dia sepatutnya menjadi Perdana Menteri Romania. Dia seorang menang ketua parti tetapi dinafikan. Ketua parti tidak boleh, Islam tidak boleh jadi Perdana Menteri di Eropah walaupun dia menang demokrasi. Demokrasi untuk selain berislam. Apabila Islam telah menang, dinafikan. Termasuklah di Turki, di Algeria. Kita lihat apabila Islam menang, kita dinafikan. Tuan-tuan, tetapi Allah merancangkan sesuatu yang tidak kita faham. Negara yang komunis telah betulkan negara Islam. Rusia telah menjadi hijau, menunjukkan bahawa penduduk Islam telah bertambah dengan ramainya. Dan mufti Rusia, namanya ialah Syekh Rawil Zainuddin, mengatakan bahawa sekarang di Rusia ada 25 juta. Asalnya 34 juta, dibunuh seluruhnya. Sekarang timbul 25 juta, entah daripada mana. Dibunuh 34 juta, lahir 25 juta. Dan Rusia menganggap bahawa Islam telah hilang di Rusia, tetapi muncul 25 juta ini. Dan kita lihat Presiden mereka tidak dapat melakukan apa lagi, terpaksa mengiktiraf ulama kita. Dan Rusia telah muncul sebagai negara yang sedang berkembang dengan pesatnya Islam. Ini pemandangan di kota Moskow. Masjid dibina kembali dan umat Islam telah melempah keluar daripada masjid. Dan mereka solat di tengah-tengah jalan raya. Ini bukan di Bangladesh, bukan di Pakistan, tetapi di Moskow. Allah menentukan perkara yang tidak dapat kita duga sama sekali. Ketika umat Islam disembelih di seluruh dunia, dan umat Islam telah muncul di sini. Dan Putin mengatakan negara umat Islam yang paling kuat di negara bukan Islam ialah Rusia sekarang. Dan kita lihat Islam telah sampai ke hujung dunia. Di tempat yang tiada malam ini, Islam telah sampai ke Siberia. Dan sekarang kita lihat masjid dibina di mata tempat. Ini masjid yang paling hujung dunia, dibina dalam ais. Dan masjid di Siberia telah dibuka kembali. Yang asalnya diruntuhkan oleh komunis, sekarang telah dibina kembali. Dan inilah mufti di Siberia. Di Siberia tidak ada kenderaan seperti kita sebab dia semua salju. Dan mereka memiliki kereta yang khusus. Itulah tuan-tuan, kita lihat Islam telah sampai ke ujung dunia. Dan ini masjid di Bandar Norris yang tidak ada malam selama 3 bulan. Benarlah hadis yang Rasulullah sebut, la yablughanna hadzal amru ma balagha nahar, dan Islam akan sampai di mana adanya siang dan malam. Di mana ada siang dan malam, di situ Islam akan sampai. Dan kita dapat saksikan mukjizat Rasulullah ini pada hari ini, bahawa Islam telah sampai di ujung dunia. Dia sampai di bulatan Atik, dan satu perkara yang tidak pernah berlaku seperti ini. Dan tuan-tuan, saya minta maaf dan saya tinggalkan apa yang saya berkata di dalam buku ini. Tuan-tuan, saya bawa buku. Tuan-tuan yang belum nak boleh lihat selepas soal Isya ini. Dan itulah kesimpulannya. Dan saya minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.